Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zafri Azmi, pemegang kad Matrik 215933 bersama rakan seperjuangan saya iaitu Saudara Izzuddin, Saudara Naim dan Saudara Syazani. Kami akan bercakap tentang pembalakan haram yang berlaku. Apa itu pembalakan haram? Pembalakan haram merupakan kegiatan penebangan hutan, simpan dan hutan tanah kerajaan yang menyalahi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kerajaan. Mari saya tunjukkan bukti kes pembalakan haram yang telah berlaku. Sebanyak 187 kes pembalakan haram dan 2,617 kes berkaitan kesalahan hutan membabitkan 514.61 hektar tanah di Semenanjung Malaysia. Ini direkodkan antara 2008 hingga tahun lepas. Baik, kita akan melihat apakah faktor-faktor, kesan-kesan dan langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan berlakunya pembalakan haram. Antara faktor berlakunya pembalakan haram adalah sifat individu atau institusi yang memikirkan keuntungan semata-mata. Sebagai contoh, syarikat mengutamakan keuntungan berbanding penjagaan alam sekitar. Selain itu, pembalakan haram bertujuan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pasaran seperti penghasilan kertas daripada sumber hutan iaitu pokok. Di samping itu, pemusnahan hutan berlaku bagi tujuan tanaman komersial seperti getah dan kelapa sawit yang merupakan produk komoditi utama negara kita. Dalam artikel ini juga ada menyebut tentang kesan terhadap aktiviti pembalakan haram. Antara kesan yang disebut dalam artikel ini ialah peningkatan suhu global. Pembalakan haram menyebabkan fungsi hutan itu sendiri terjejas, iaitu hutan sebagai penyerap karbon semula jadi. Apabila hutan dimusnahkan, karbon ini dibebaskan ke atmosfera sebagai gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah hijau utama yang menyebabkan pemanasan global. Seterusnya, berlaku hakisan tanah. Apabila hutan ditebang, tanah akan terdedah kepada faktor luaran seperti hujan, angin dan arus air tanpa perlindungan yang diberikan oleh pokok dan tumbuhan. Ini menyebabkan peningkatan risiko hakisan tanah. Selain itu, tanah runtuh juga merupakan kesan daripada pembalakan haram. Tumbuh-tumbuhan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan tanah. Pokok-pokok memegang dan mengikat lapisan tanah dan menguatkan struktur tanah. Apabila pembalakan haram berlaku, akan menyebabkan sokongan daripada tumbuh-tumbuhan terhadap tanah berkurangan. Akibatnya, keupayaan tanah untuk menahan tekanan air dan kestabilannya berkurangan sehingga menyebabkan risiko tanah runtuh. Akhir sekali, kemusnahan habitat flora dan fauna. Hutan adalah habitat semula jadi untuk pelbagai spesies flora dan fauna. Pembalakan haram akan memusnahkan rumah dan sumber makanan bagi banyak spesies. Sarang, telur atau tempat persembunyian haiwan juga berisiko untuk hilang. Akibatnya, banyak spesies terancam dan terpaksa berhijrah untuk mencari habitat baru yang selalunya tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Seterusnya, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelbagai pihak bagi mengatasi masalah pembalakan haram di Malaysia? Pertama, penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Jabatan Perhutanan Semenanjung, Sabah dan Sarawak hendaklah mengkaji semula Akta Perhutanan Negara 1984 agar lebih relevan dengan peredaran zaman. Contohnya, di bawah bahagian ke-8 Akta Perhutanan Negara, penggunaan drone yang sistematik dan tetap, satelit penderiaan jauh, helikopter dan pengawasan darat perlu dilaksanakan bagi mencegah pembalakan haram yang berleluasa. Yang kedua, pemeriksaan dan perauditan yang kerap. Hal ini bertujuan memastikan sebarang aktiviti pembalakan dilakukan secara terancang dan mematuhi undang-undang. Contohnya, sistem pengurusan hutan, rancangan penuaian pokok, pelan operasi hutan dan rancangan kejuruteraan hutan dan tidak kurang juga garis panduan kelulusan EIA. Ketiga, menggalakkan pengeluaran dan penggunaan alternatif kayu seperti rami, komposit kayu iaitu menggabungkan kayu dengan bahan kita semula sebagai alternatif kepada kayu. Yang keempat, kempen penanaman semula hutan baharu di bawah Dasar Perhutanan Malaysia dan dengan memasukkan Dasar Perhutanan Semenanjung Malaysia, Dasar Perhutanan Sabah dan Dasar Perhutanan Sarawak mesti dilancarkan untuk pemulihan tanah yang telah ditebang.
Dan akhir sekali, perlindungan menyeluruh terhadap hutan simpan kekal dengan memansuhkan penubuhan hutan atau ladang monokultur selaras dengan gesaan yang dibuat oleh SAM melangkaui keputusan Majlis Tanah Negara ke-79 untuk melaksanakan moratorium selama 15 tahun. Kesimpulannya, seperti yang kita sedia maklum, pembalakan haram akan meninggalkan kesan yang sangat buruk sama ada kepada masyarakat, ekosistem iaitu ancaman kepupusan flora dan fauna serta boleh mengakibatkan secara global. Pengurangan kadar kehilangan hutan semula jadi dapat memulihkan dan membina semula keseimbangan dalam ekosistem. Oleh hal yang demikian, pelbagai langkah dapat diambil bagi mengatasi kesan buruk pembalakan haram, antaranya termasuklah pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat terhadap pesalah. Semoga warkah perbincangan ini dapat memberi impak kepada pembaca dan melakukan obligasi masing-masing untuk menjaga khazanah kurniaan Tuhan kepada tanah air kita.